Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainurisha binti Kamarudin dan dua orang lagi kawan saya iaitu Muhammad Afiq Syahmi bin Muhammad Nasir dan juga Nur Alia binti Rahimi akan membentangkan topik berkaitan kemahiran berfikir. Pembentangan ini akan dimulai dengan saya. Okey, maksud berfikir. Menurut Kamus Dewan, fikir adalah akal atau keupayaan untuk berfikir. Manakala, berfikir pula adalah menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu. Yang kedua, menurut Frankel 1980, berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. Yang ketiga, menurut pandangan George Dewey, berfikir adalah satu operasi yang menggunakan fakta-fakta yang sedia ada untuk mencadangkan fakta-fakta yang lain supaya fakta dapat dipercayai berdasarkan fakta yang sedia ada. Dan yang keempat, menurut Bayer, berfikir adalah memanipulasi input deria dan persepsi yang diingat kembali secara mental untuk membentuk pemikiran, sebab atau keputusan. Pemikiran dapat dirumuskan sebagai proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna, pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Okey, terdapat 4 jenis pemikiran. Yang pertama, lateral. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, kreatif. Dan juga yang keempat adalah reflektif. Okey, kita pergi kepada pemikiran lateral. Istilah pemikiran lateral telah dicipta oleh Edward de Bono. Siapakah beliau? Beliau adalah penuntut di University of Malta dalam bidang perubatan sehingga mendapat ijazah sarjana. Definisi pemikiran lateral menurut beliau adalah satu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan daya imajinasi bukan secara logik atau tradisional. Pemikiran ini menitik beratkan pelbagai jenis jawapan dan digunakan untuk lari daripada idea-idea yang sudah lama dan sudah biasa diamalkan. Ia menekankan kepada nilai kenyataan dan idea-idea yang baru. Okey, tujuan pemikiran lateral adalah untuk melepaskan diri daripada cengkaman persepsi lapuk untuk mencari dan juga mencipta idea-idea yang baru. Pemikiran lateral diperkenalkan setelah mendapati terdapat banyak halangan pada corak pemikiran konvensional. Ia bukan bertujuan untuk menyingkirkan corak pemikiran yang sedia ada, tetapi ianya merupakan satu corak pemikiran yang cuba mencari jalan terpantas dan sememangnya ia berjaya untuk menyelesaikan masalah bukan sahaja menepati kriteria yang dikehendaki, tetapi ia juga amat berkesan. Okey, di sini terdapat 4 faktor penting dalam pemikiran lateral. Yang pertama, mengenal pasti idea-idea dominan utama dalam masalah yang dihadapi. Yang kedua, melihat sesuatu masalah daripada sudut-sudut yang berlainan. Yang ketiga, melonggarkan cara-cara pemikiran yang terkawal. Dan yang terakhir iaitu yang keempat adalah menggunakan idea-idea yang diberikan oleh orang lain. Okey, teknik pemikiran lateral. Terdapat 5 teknik pemikiran lateral. Yang pertama adalah perkaitan bebas. Yang kedua, kaedah reversal. Yang ketiga, kaedah objek fokal. Yang keempat, kaedah cabaran. Dan yang kelima adalah menganalisa masalah. Teknik perkaitan bebas. Teknik ini berlaku dalam proses sumbang saran, iaitu aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Contohnya, semasa PNP iaitu pengajaran dan pembelajaran, guru boleh membincangkan satu topik perbincangan berkaitan isu semasa. Murid-murid bebas menghasilkan idea atau pandangan semasa aktiviti ini dijalankan. Malah murid
Malah, murid-murid juga bebas menghasilkan idea-idea. Namun begitu, idea-idea dan pandangan murid-murid ini perlu direkodkan atau dicatatkan sebelum mengemukakan pendirian tentang keputusan bagi sesuatu permasalahan yang dibincangkan kepada guru. Sementara keputusan yang dihasilkan adalah keputusan bersama. Teknik ini juga menggalakkan pemikiran kreatif di kalangan murid-murid dan meningkatkan kemahiran kognitif murid. Kognitif tu macam pengetahuan murid. Kaedah reversal. Kaedah ini digunakan untuk menilai sesuatu keadaan yang biasa secara terbalik. Murid-murid tidak perlu mencari jawapan yang betul, tetapi penyusunan maklumat akan menggalakkan mereka melihat cara-cara yang berbeza untuk menilai sesuatu situasi. Bagi kaedah objek fokal pula, murid-murid memilih sesuatu objek secara rawak dan mengaitkan objek tersebut dengan masalah yang dikaji. Seterusnya adalah kaedah cabaran. Murid-murid mencabar cara-cara atau perkara-perkara yang dilakukan dengan keadaan sedia ada. Ia tidak bermaksud cara yang sedia ada adalah salah, tetapi untuk menggalakkan konsep pemikiran di luar kotak. Yang kelima adalah menganalisa masalah. Ia memecahkan masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Ia dapat menyusun semula situasi dengan meletakkan bahagian lebih kecil menggunakan cara yang baru dan berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain. Teknik merangsang kepelbagaian pemikiran murid berdasarkan pemikiran lateral. Guru-guru mesti menggalakkan murid-murid untuk menyelesaikan masalah melalui pelbagai perspektif dengan cara-cara memecahkan sesuatu masalah kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil dan meletakkannya semula untuk melihat penyelesaian yang unik dan juga berbeza. Kaedah yang boleh dilakukan ataupun boleh digunakan ialah menyediakan senarai rujuk sesuatu masalah, permainan dan latihan, kaedah metafor dan analogi, iaitu persamaan dan juga perbandingan. Terdapat 5 garis panduan yang diberikan oleh De Bono dalam membuat keputusan menyelesaikan masalah. Yang pertama, sentiasalah bersikap positif dan juga konstruktif. Konstruktif tu macam bersifat membina, memperbaiki dan juga membangun. Yang kedua, fikir perlahan-lahan dan secara mudah. Yang ketiga, lupakan ego. Yang keempat, tentukan tujuan berfikir. Dan yang terakhir adalah menukar gia otak, iaitu menentukan bila untuk pemikiran logik dan bila untuk pemikiran kreatif. Okey, kita masuk kepada pemikiran kritis. Definisi pemikiran kritis ialah suatu penerokaan yang bertujuan untuk mengkaji situasi, fenomena, persoalan atau masalah untuk menghasilkan rumusan yang merangkumi semua maklumat yang ada. Ia merupakan kemahiran intelektual untuk menilai dan juga mempertimbangkan sesuatu situasi. Ia melibatkan kebolehan menganalisis nilai sesuatu. Ia juga adalah suatu penerokaan yang berlaku bagi kalangan pemikiran kritis sangat berkaitan dengan pengalaman yang dialami melalui bahan bacaan, pemerhatian, mendengar dan melihat atau menempuhinya sendiri. Sumber yang diperolehi ini akan diaplikasi pada pelbagai situasi yang sedang dihadapi. Terdapat 3 kaedah pemikiran kritis oleh Knox 2001. Yang pertama, bertanya soalan. Yang kedua, cuba menjawab soalan dengan memikirkan tentang jawapan. Yang ketiga, percaya penaklukan seseorang. Ia membenarkan murid-murid mengenal pasti isu-isu yang tidak selari dengan struktur skema, iaitu cara melihat dunia mengikut pengalaman yang lepas dan mencari cara-cara untuk mengubah suai skema untuk memasukkan maklumat baru atau menolak sesuatu maklumat melalui proses penaklukan. 7 kaedah pemikiran kritis oleh Santrot 2004. Yang pertama, bertanya bukan sahaja apa yang terjadi tetapi juga bagaimana dan mengapa.
Yang kedua, memeriksa fakta-fakta untuk mengenal pasti sama ada wujud bukti untuk menyokongnya. Yang ketiga, berbincang dengan cara bersebab dan bukan melalui emosi. Yang keempat, sedar bahawa kadangkala wujud lebih daripada satu jawapan atau penerangan yang betul. Yang kelima, bandingkan jawapan-jawapan yang lain kepada soalan-soalan yang lain kepada soalan yang ditanya dan diadili jawapan mana yang paling terbaik. Dan yang keenam, menilai dan bertanya apa yang disebut oleh orang lain daripada menerimanya sebagai sesuatu yang benar secara tergesa-gesa. Dan yang terakhir adalah bertanya soalan-soalan dan cuba berspekulasi lebih lanjut tentang apa yang telah diketahui untuk mewujudkan idea-idea dan juga informasi yang baru. Cara-cara menerapkan pemikiran kritis kepada murid-murid. Yang pertama, menggunakan strategi berpusatkan murid. Ia bertujuan supaya murid dapat membuat penilaian yang bernas dan juga mencari penyelesaian yang optimal. Yang kedua, guru mengurus fakta secara sistematik dan juga tersusun. Yang ketiga, guru menggunakan soalan-soalan yang sesuai dengan tahap kognitif murid. Ia bertujuan supaya murid dapat menilai semua fakta untuk tujuan menyelesaikan masalah. Yang keempat, guru memberi soalan-soalan yang lebih sukar kepada murid-murid yang lebih bijak untuk menggalakkan tahap pemikiran kritikal yang lebih tinggi. Yang kelima, guru menggalakkan perbincangan dan aktiviti menyelesaikan masalah dalam bilik darjah. Dan yang keenam, guru memastikan murid-murid memahami penakulan yang digunakan. Kesimpulannya, murid-murid perlu mempelajari kemahiran pemikiran kritikal melalui kombinasi metodologi arahan terus, demonstrasi, menghafal dan teknik menyelesaikan masalah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada Muhammad Afiq untuk menerangkan lebih lanjut tentang pemikiran kreatif dan juga reflektif. Persilakan. Saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini dengan menceritakan dengan lebih lanjut mengenai topik saya iaitu pemikiran kreatif. Apakah yang dimaksudkan dengan kreatif? Kreatif ditakdirkan sebagai operasi berfikir yang dapat mengembangkan idea atau mencipta idea, hasil metafora, analogi dan definisi atau mereka cipta sesuatu. Seseorang dapat memikirkan pelbagai idea yang tidak difikirkan oleh orang lain untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, seseorang itu dapat memberikan suatu idea terhadap satu masalah, tetapi idea yang diberikan itu tidak pernah diusulkan ataupun tidak pernah diberikan oleh orang lain. Yang seterusnya, bagaimana cara untuk menghadirkan pemikiran kreatif di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, seseorang guru perlu cekap dalam menjana pemikiran kreatif dalam diri murid-muridnya. Sebagai contoh, guru perlu menyediakan hadiah sekiranya murid-murid dapat memberikan idea-idea yang kreatif. Hal ini kerana murid-murid akan lebih bersemangat untuk memberikan idea-idea yang bernas ataupun idea-idea yang kreatif terhadap persoalan ataupun perkara yang dibahaskan oleh guru tersebut. Terdapat 4 ciri-ciri pemikiran kreatif. Yang pertama, keberanian. Yang kedua, imajinasi. Yang ketiga, reka cipta. Dan yang keempat, perkembangan idea. K membawa maksud keberanian. Bagaimana keberanian ini boleh mempengaruhi pemikiran kreatif? Berani menjana pelbagai idea dan baru tanpa dikongkong idea lama. Sanggup menerima risiko dan kritikan orang lain. I membawa maksud imajinasi. Mempunyai imajinasi yang luas dan mampu menggabungkan idea-idea yang lain untuk dijadikan sebagai satu idea atau hasil. Sebagai contoh, seseorang itu mempunyai kebolehan ataupun mampu berimajinasi dengan luas dan juga dia mampu menggabungkan idea-idea yang sudah dibahaskan, yang sudah diterima oleh diterima oleh orang lain untuk
digabungkan dan juga dijadikan sebagai satu hasil. Okey, seterusnya PI iaitu perkembangan idea, dapat menyediakan alternatif yang baru. RC, reka cipta. Ciri reka cipta berasaskan kemahiran sintesis untuk menghasilkan idea yang baru. Kemahiran sintesis ini ialah kemahiran memproses. Jadi maknanya reka cipta berasaskan kemahiran memproses untuk menghasilkan idea yang baru. Seterusnya, teknik merangsang pemikiran kreatif. Yang pertama, melatih murid-murid dengan menanyakan soalan yang terbuka dan relevan. Yang kedua, mengubah sesuatu soalan kepada tahap yang sukar dan mudah semasa menanyakan soalan. Yang ketiga, menyediakan soalan secara spontan kepada murid-murid. Yang keempat, memastikan murid-murid tidak bersifat introvert dan perlu berfikir di luar kotak. Seterusnya, topik yang seterusnya ialah pemikiran reflektif. Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran reflektif ini? Menurut Birchall 1992 berpendapat, pemikiran reflektif memerlukan penggunaan pengalaman-pengalaman sedia ada untuk menimbangkan kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif yang boleh digunakan untuk mencapai objektif penyelesaian masalah serta menetapkan keputusan bagi tindakan yang seterusnya. Secara mudahnya, Birchall ini berpendapat pemikiran reflektif perlu menggunakan pengalaman yang sedia ada untuk kita mampu menimbangkan kemungkinan-kemungkinan tindakan alternatif supaya dapat menetapkan keputusan bagi tindakan yang seterusnya. Yang seterusnya, Wilson J. dan Wing Jen L. 1993 menyatakan pemikiran reflektif adalah berhubung rapat dengan aspek-aspek pemikiran yang lain, iaitu pemikiran kritis dan kreatif yang digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah. Secara mudahnya, menurut mereka, pemikiran reflektif ini memerlukan pemikiran kritis dan kreatif supaya dapat digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah. Seterusnya, pemikiran reflektif memerlukan pemikiran kritis dan kreatif berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan juga pemikiran metakognitif supaya dapat menghasilkan satu penyelesaian. Seterusnya, cara-cara tingkatkan pemikiran reflektif. Yang pertama, memperkenalkan masalah secara terbuka. Sebagai contoh, seseorang itu mengemukakan masalah yang dialami dengan secara terbuka supaya orang yang mendengar itu dapat melakukan pemikiran reflektif dan juga dapat memberikan idea-idea yang tertentu untuk menyelesaikan masalah orang tersebut. Yang kedua, melatih pelajar menggunakan teknik penyelesaian masalah dengan cekap. Yang ketiga, guru perlu menggunakan teknik penyoalan untuk meningkatkan daya pemikiran reflektif pelajar. Seterusnya, strategi meningkatkan pemikiran reflektif berdasarkan pendapat Bayer 1987. Yang pertama, penggunaan log pembelajaran. Log individu, log double entry dan juga log pembelajaran dialog. Apakah log individu ini? Log individu ini ialah rekod maklum balas atau refleksi pembelajaran pelajar. Log double entry pula rekod fakta pelajaran dan rekod fakta pelajaran dengan soalan pelajar dan juga refleksinya. Dan juga log pembelajaran dialog ini ialah catatan refleksi di antara dua orang atau lebih berkaitan maklum balas pembelajaran melalui pertukaran idea refleksi log pembelajaran masing-masing.
contoh catatan refleksi di antara guru dan pelajar. Seterusnya, pemetaan konsep, iaitu melibatkan penggunaan peta minda dan pengurusan grafik. Yang seterusnya, penggunaan teknik penyoalan, menggunakan soalan jenis gerak balas untuk menggalakkan pelajar berfikir secara reflektif. Sebagai contoh, guru perlu menanyakan soalan seperti, apakah nama anda? Jadi justru itu, pelajar akan memberi gerak balas, iaitu memberi jawapan dengan menjawab nama mereka. Yang keempat, jurnal reflektif, iaitu catatan tentang sesuatu peristiwa, masalah yang dihadapi, peringkat pencapaian sesuatu bidang dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, pembelajaran perundingan, iaitu proses perancangan, seterusnya penilaian dan akhir sekali membuat keputusan. Itu saja dari saya, dan saya akan serahkan pembentangan kita pada hari ini kepada Nur Alia. Yang seterusnya, kemahiran berfikir kritis. Kemahiran berfikir kritis ini terdapat dua peringkat, iaitu kritis peringkat rendah dan kritis peringkat tinggi. Pemikiran kritis rendah hanya sekadar melibatkan proses kognitif yang sederhana dengan menggunakan kemahiran kritis mikro minda sekadar menerbitkan semula maklumat, data, pernyataan dan sebagainya yang telah sedia ada. Minda hanya memilih, mengasingkan, memastikan perbezaan dan kelainan yang wujud dalam satu-satu kategori atau kumpulan dan antaranya seperti membanding dan beza, membuat kategori, membuat bahagian-bahagian kecil dan keseluruhan dan seterusnya menerangkan sebab. Bagi peringkat tinggi, pemikiran kritis tinggi melibatkan proses kognitif dan metakognitif. Pemikiran ini tidak hanya menggunakan kemahiran mikrokritis, ia ditambah dengan kemahiran metakognitif menerusi daya ta'akulan. Kita perlu mengupas, memperinci dan mengesahkan sesuatu maklumat atau penyataan atau apa jua perkara dengan spesifik dan terarah, agar daripadanya kita dapat menghindarkan pemikiran kita daripada sebarang idea yang tidak konsisten dari segi logik. Dan antaranya seperti yang pertama, membuat ramalan, mengusul periksa andaian, membuat inference, mengesahkan sumber maklumat, membuat generalisasi dan seterusnya mencari sebab dan membuat kesimpulan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.